Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam bahagian ayat ke-55 hingga ke-58 yang menceritakan tentang nikmat ahli syurga, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, jilid ke-8 muka surat 36. Sungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan para isteri mereka dalam keadaan di tempat yang teduh, berbaring di atas pelamin-pelamin. Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai satu ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dalam kuliah yang lalu, saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa maksud syughul dalam bahasa Arab ini syughulin fakihun, iaitu isyara ila anna an-na'im laisa fihi malalun. Ini kata Ibn Arafah, bahawa syughul, kesibukan ahli syurga itu tidak mempunyai nilai penat, benci, tertekan dan sebarang perasaan yang menguasai kita ketika melakukan sebarang kerja ketika di dunia. Tengok seorang itu pada wajahnya, sian wajahnya, nampak berkedut, berkerut. Kenapa? Kerana kerja yang dibuat dia tak suka, dia terpaksa buat. Tambahan pula menjadi pekerja pada majikan yang memberi tekanan, lagilah bertambah keadaan itu, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba dengar sekejap dua ayat yang saya nak sampaikan ni. Kita ni bos dalam satu organisasi, dan waktu meeting, di hujung meeting kita sebut ayat pertama berbunyi, oleh kerana tuan-tuan adalah orang yang sangat sibuk dan saya yakin tuan punya banyak kerja, tuan-tuan boleh teruskan kerja. Cuma saya perlukan untuk stay bersama saya GM dengan AGM saja, General Manager dengan assistant dia. Ataupun kita pakai ayat kedua, kita dah meeting, tuan-tuan boleh keluar dari bilik meeting ni, boleh teruskan kerja macam biasa. Saya perlukan yang pertama dan yang kedua saja. Agak-agak tuan-tuan, mana ayat yang memberi kepada orang keselesaan? Gitu tuan-tuan, terlanjur kita bercerita tentang keadaan di dunia nak dibandingkan dengan akhirat. Memanglah kita belajar, kita ni kena vokal, kita ni kena apa lagi, konon-konon outspoken, konon-konon apa lagi. Kita ni belajar kat US, kita nak bawa, tak sesuai lah tuan-tuan. Budaya bekerja ni sebenarnya kita kena jadi orang bijak lah. Kais kena jadi orang bijak. Bukan semua kita ambil, learn, absorb, terus pakai. Benda yang tak sesuai lah tuan-tuan. Kerana Nabi lah yang paling, contoh yang paling cemerlang untuk kita ikut. Maknanya jangan bagi stres kat orang lah. Puji orang, bagi semangat kat orang. Kalau orang tu perlu dibetulkan, bagi nasihat empat mata, maka itu antara pendekatan yang paling molek dalam pengurusan profesional lah. Maka kembali kita kepada ayat ni tadi, bahawa perkataan syughul yang ada dalam syurga bukan syughul macam kat dunia. Ini adalah penjelasan oleh Ibn Arafah. Menarik kata-kata beliau. Li'anna na'imat dunya kad yamallu wa yustakrahu. Kerana kerja kat dunia ni kadang-kadang menyebabkan orang penat, stres, benci dia. Maka Allah pun fa khabara anhum anna halahum kahaliman huwa fi syughlin wa huwa muqbilun alaihi wa masruful bal ilahi. Tapi dalam ayat ini Allah menceritakan keseronokan yang ada pada ahli syurga tu berterusan, kerana ini merupakan isim fa'il. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan beza di antara fi'il dengan isim fa'il dalam bahasa Arab. Sekali lagi saya ulang kepada tuan-tuan, kalau perkataan ini yafkahun, beza daripada fakihun. Kalau fakihun ni isim fa'il namanya. Jadi kalau kita bayangkan satu contoh ayat, pada malam itu kami dihiburkan dengan kedatangan penasyid-penasyid terkenal. Berbeza tak dengan ayat? Saya nyatakan kepada tuan-tuan, pada malam itu oleh kerana penasyid tidak datang, maka kita terpaksa ambil seorang pekerja untuk menasyidkan kita lagu Asmaul Husna. Beza tak agak-agak? Menasyid dengan penasyid, beza? Tentulah beza. Penasyid kerjanya memang menasyid saja, profesional. Maka tentu suaranya lain, gayanya lain, tarikannya lain. Berbeza daripada orang yang terpaksa jadi bidang terjun dan dia menasyid, dia terpaksa menasyid. Maka beza tak verb dengan noun di sini? Berbeza kan? Nama dengan kata kerja, berbeza. Maka Allah menyebut perkataan fakihun di sini merujuk kepada nikmat itu bersifat berterusan, bersifat
abadi, sarmadi, berterusan, tiada penghujungnya. Maka itu sebab Allah menyebut perkataan fi syughulin fakihun. Jadi berarti penghuni syurga tu berada dalam kenikmatan yang menyibukkan mereka, tapi kesibukan tersebut tidak sekali-kali menjemukan mereka. Tidak menjemukan mereka, dan kalau kat dunia mereka masa jemu tak ada kerja yang dibuat itu sampai pengsan mungkin, atau mungkin tak datang, mungkin MC, mungkin ada dipanggil apa, mandi blues apa dipanggil, tak datang pada hari Isnin, tiap hari Isnin je memang hilang. Maka orang kat syurga, penghuni syurga ni tadi memiliki keseronokan, menikmati kebahagiaan yang memang berterusan sifatnya. Fi syughulin fakihun. Dia seronok, dia buat kerja tu, dia berada dalam satu kenikmatan yang telah kita jelaskan. Para ulama salaf banyak cenderung mengatakan di situ perhubungan di antara seorang lelaki dengan perempuan, tapi ulama muhdathun di kalangan ahli tafsir yang moden cenderung untuk mengatakan bukankah banyak lagi nikmat lain yang boleh mereka lakukan dalam syurga, termasuk melihat Allah. Itu satu dipanggil musyahadatul jabbar, melihat Allah SWT. Wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Pada hari itu wajah menjadi ceria kerana diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibn Ashur, kalangan ulama kita anggap sebagai muhadathun, ulama mengatakan, ulama moden kurun ke-18 19 mengatakan bahawa memahami kalimah ini dalam arti kata mereka berada dalam wadah kenikmatan, diselaputi oleh kenikmatan itu, sehingga mereka tidak memandang kepada penyiksaan penghuni neraka, kerana tentu saja perkara semikian akan mengeruhkan pandangan dan hati mereka. Kita sedang bergembira sambut birthday contohnya, tiba-tiba datang pengumuman fulan meninggal dunia, tentu tersentak, semua terdiam. Orang tu pula kita kenal. Maka perkara yang mengeruhkan kegembiraan ahli syurga itu tidak berlaku sama sekali. Itu maksud fakihun, kata beliau. Jadi kemudian ayat ini menerangkan kepada kita lagi, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ayat ini menjanjikan kebersamaan. Kita kat dunia dalam banyak perkara, kita pergi kerja, isteri kita tak dapat ikut. Kadang-kadang nak pergi umrah pun tak cukup duit, kita pergi seorang lagi. Nak pergi haji pun kadang-kadang tak cukup duit, abang pergi dulu, saya tinggal dulu dekat negara kita, belum dapat lagi pergi bersama. Tapi gambaran penyertaan ini adalah satu keseronokan tambahan lain yang Allah kemukakan. Maka bila menyatakan hum azwajuhum, bagi penghuni syurga ni yang telah memiliki pasangan dalam kehidupan dunia, bahagia dengan pasangannya, di syurga nanti pasangan yang taat, yang beriman dengannya akan bersama-sama dengannya. Dan saya telah huraikan kepada tuan-tuan dalam surah At-Tur ayat ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan bagi mereka yang masuk syurga besok akan beri syafaat kepada keturunan mereka yang kurang amal saleh untuk masuk syurga bersama dengan mereka. Sama ada dipercepatkan hisab, masuk syurga segera, ataupun dipendekkan tempoh azab di neraka. Itu semua adalah sebahagian daripada syafaat orang-orang yang baik di kalangan keluarga, datuk nenek moyang, ayah yang saleh kepada keturunannya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihan, bagi yang tidak berkahwin, yang tiada pasangan, maka Allah akan beri kepadanya pasangan yang sama ada bidadari ataupun bidadara, seperti yang diuraikan oleh para ulama, contohnya Syekh Atiyah dalam Ahsanul Kalam. Jadi bagi wanita yang berkahwin 2 atau 3 kali kematian suami, ni pernah kita bincangkan. Seperti contohnya isteri Nabi, seorangnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang dulu pernah menjadi isteri kepada Abu Salamah, seorang sahabat yang saleh yang terkorban dalam perang Uhud. Itu beberapa bulan selepas perang Uhud, penyakit ataupun kesakitan dialami dalam perang Uhud itu berlanjutan hingga membawa kepada kewafatannya. Dianggap sebagai seorang daripada syuhada Uhud. Maka pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, perempuan itu memiliki lebih daripada seorang suami, besok akhirat dengan siapa dia akan duduk? Maka jawapan Nabi SAW, Allah akan mempersilakan wanita itu untuk memilih di kalangan suami-suaminya, dan tentu dia akan memilih yang paling baik akhlaknya. Maka Rasulullah SAW telah beri komen kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu membawa pelakunya kebaikan, memberi kepadanya kebaikan tak putus-putus di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kita dapat lihat perkataan al-araiki muttaqiun. Mereka berada dalam tempat duduk. Araik jamak kepada arik, kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Kasyaf. Ini adalah as-sarir alladhi alaihi al-hajalah. Itu merupakan satu katil. Katil ni tak sempurna kalau tak ada kelambu di atasnya. Bayangkan katil pengantin, dihias dengan bunganya, dengan selimutnya, dengan cadarnya, dengan bantalnya, maka komplit. Bukan tempat itu hanya katil baring, tak ada apa-apa di atasnya. Ini penggunaan Al-Quran. Seperti juga kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan digunakan dalam Al-Quran, contohnya ka's wa ka'san dihaka. Ka's ini maknanya kalau ada dalamnya minuman. Kalau tak ada minuman, dia tak dipanggil sebagai ka'sun. Begitu bahasa Arab. Dan begitu juga meja makan ni, dalam Al-Quran ada surah namanya Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ni la tusamma ma'idatan illa idza kana fiha ta'am. Ma'idah ni meja makan, kalau dia kosong, dia tidak dipanggil sebagai ma'idah, dipanggil sebagai khiwan. Begitu. Khiwan ni makna meja yang kosong, tak ada hidangan di atasnya. Tapi kalau meja yang penuh hidangan, maka disebut ma'idatan. Begitu juga dalam konteks arik ni tadi. Jadi araik jamak kepada arik ni, dia merupakan katil yang lengkap.
Bayangkan katil pengantin malam pertama, bagaimana ayah ibu menghiaskannya, warnanya, ekornya, kesejukannya, keseronokannya, mana macam itulah gambaran yang difahami daripada ayat. Kata para ulama, bila kita meneliti penggunaan perkataan yang sangat dakik dan ajib ini, kata Dr. Fadil Samarai. Jadi perkataan kaksun, kalau sebut kaksun, dia mesti cawan gelas yang penuh dengan minuman, dah siap dituang. Kalau sebut ma'idatun, berarti meja yang penuh dengan makanan. Kalau sebut araik jamaknya merupakan katil yang siap dihiasi dengan bahan-bahan yang indah di atasnya bagi menyeronokkan pasangan yang akan beradu itu. Maka di sinilah kehebatan penggunaan Al-Quran pada kalimah-kalimahnya kalau kita pelajari. Bila Allah menyatakan fi dhilalin al-araiki muttaqiun, zilal ni maknanya apa tuan-tuan? Zilal ni maknanya mereka berada dalam tempat yang teduh. Bukankah di akhirat tak ada matahari yang sifatnya panas kepada penghuni syurga? Tapi kenapa pula dimasukkan dengan zilal di sini? Jangan lupa dalam syurga ni Allah Ta'ala memberi kepada penghuninya pokok-pokok yang sangat indah, istana yang sangat hebat. Dan itu semua adalah satu bentuk privasi kepada ahli syurga. Walaupun tidak ada orang yang menontonnya. Kita beli rumah mahal-mahal, banglo, selepas duduk 5 tahun, tiba-tiba dibina sebuah apartment, low cost ataupun apa sajalah, kondo ke dekat dengan rumah kita tu. Langsung hilang privasi. Dah siap kolam renang, bagaimana nak berenang kalau orang teropong daripada atas tu? Maka tuan-tuan, di sini menunjukkan kepada satu unsur privasi yang Allah berikan kepada ahli syurga walaupun tidak ada orang yang menontonnya, tidak ada orang yang meneropongnya. Ini adalah tambahan nikmat, kegembiraan yang diberikan kepada ahli syurga itu. Apa yang mereka nikmati ini semua merupakan first class tuan-tuan yang tak boleh nak digambarkan. Benarlah bila kita lihat ala hal musyamirun ila jannah. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang boleh kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir ni pada muka 37, fa innal jannata la khatara laha hiya wa rabbil ka'bah nurun kulluha yatala'la wa rayhanatun tahtaz wa qasrun mashidun wa nahrun muttarid وسمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سلامة وفاكهة خضرة وخير ونعمة في محلة عالية بهية. Ketahuilah kamu semua, apakah ada orang yang bersegera menuju ke syurga? Kata Nabi SAW, sungai syurga itu tak boleh dibayangkan. Demi Tuhan pemilik Kaabah, semuanya cahaya bersinar, wangi yang mengharum semerbak, istana yang megah, sungai yang mengalir tenang, buah-buahan yang masak, pasangan-pasangan yang jelita cantik, para bidadari yang banyak, tempat tinggal yang kekal dan tenteram, buah-buahan yang ranum, baik dan nikmat, serta tempat-tempat yang tinggi dan menyenangkan. Kalau kat dunia kita sebut tinggal kat mana? Tinggal kat mana-mana tempat lah. Semuanya bila sebut tempat-tempat yang tinggi tu orang faham lah. Kat mana ada masalah haid? Kat mana? Kat tempat ini. Tempat sekian. Semuanya ada haid. Nak cerita tentang tempat tu tinggi. Tinggi itu maknanya tak kena banjir, nampak ke semua arah. Maka dalam syurga semua orang mendapat nikmat tersebut tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Membaca ayat-ayat sekian menjadi motivasi kepada kita untuk melakukan amal salih. Bacalah ayat ni selalu tuan-tuan. Ingatkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Dalam melakukan maksiat kat dunia ni memang tak berbaloi langsung. Innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu ma huwa khairun laka minhu. Kamu tak tinggalkan satu benda di dunia ini yang merupakan pencerobohan kepada hak Allah, maksiat kepadanya. Kerana Allah, melainkan Allah akan beri pada kamu satu yang lebih baik daripadanya. Jadi ingatkan diri kita selalu ketika nak melakukan maksiat. Bacalah ayat ini. Orang beriman hatinya akan hidup, memotivasikannya untuk terus melakukan amal salih walaupun ada kepayahan. Kerana semua yang diberikan tak ada tolok bandingnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Masih banyak lagi perkara yang saya akan huraikan, dan kisah tentang mimpi Nabi pun belum dapat disempurnakan. InsyaAllah kita akan ceritakan lanjut nanti. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.